Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelum ini, kita dah tengok ada 5 elemen yang saya telah kongsikan macam mana untuk kita berjaya bertutur bahasa Jawa. Jadi yang itu hanyalah overview. Kita ada tengok tentang what. What tu adalah apa yang kita kurang sekarang ini, iaitu kekurangan kita tak boleh bertutur bahasa Jawa, dan keinginan kita adalah untuk bertutur bahasa Jawa. Kemudian how, iaitu caranya, iaitu kita perlulah belajar bahasa Jawa, dan saya ada tunjukkan bagaimana kita perlu melihat pada baby step. Kalau tak tahu macam mana, tak ada skill lagi, kita kena bina baby step yang ringkas untuk kita belajar. Kemudian kita kena ada rasa how, why tu yang mendalam, iaitu kenapa kita punya big why, kenapa kita nak belajar bahasa Jawa. Bukan hanya sekadar untuk bertutur. Sebab kalau kita nak bertutur sahaja, kita hanya perlukan dalam beberapa ratus kosakata saja kita dah boleh bertutur. Tapi untuk kita perlu ada big why yang lebih dalam, kita punya impian yang lebih tinggi dalam bahasa Jawa ni, supaya kita boleh menuturkan bahasa Jawa ni dengan lebih baguslah, dengan lebih lengkap. Kemudian yang paling penting adalah dua yang terakhir itu, yang iaitu kita perlu do more, dan juga yang keduanya adalah yang terakhir sekali itu kita sebut sebagai now. Kita perlu buat sekarang. Jadi itu adalah overview dia, iaitu kita perlu buat sekarang apa benda yang kita perlu buat. Okey, jadi ramai orang tanya macam mana nak belajar bahasa Jawa ni sebenarnya. Jadi dalam sesi kali ini saya nak berkongsi tentang how. Okey, dan dalam video kali ini juga saya telah buatkan satu langkah demi langkah ataupun baby steps-nya saya dah tolong binakan, saya dah tolong testkan, even dah lebih 100 orang yang telah buat benda ni. Jadi saya nak kongsikan hari ini, iaitu kita boleh terus pergi pada satu website ni. Websitenya tertulis jawahub.co. Okay, kita pergi sahaja ke dalam website ni. Saya type lagi sekali lah jawahub.co. Kita pergi sahaja dalam website ni. Dalam website ni ada banyak resources untuk membantu kita belajar bahasa Jawa. Jadi apa yang kita dah buat, bila kita dah pergi ke dalam website ni, kita scroll saja ke bawah. Ada banyak artikel-artikel yang telah ditulis di sini. Kita boleh klik I wish I knew this trick earlier. Yang ini adalah di mana saya kongsikan langkah demi langkah macam mana untuk kita belajar bertutur bahasa Jawa. Okey, bagi orang yang dah tahu bahasa Jawa ngoko, boleh belajar bahasa Jawa kromo. Bagi yang kosong, bagi yang tak tahu lagi bahasa Jawa, boleh mula di sini untuk belajar kedua-duanya sekali. Saya sarankan untuk belajar kedua-duanya sekali sebab dia lebih mudah. Kalau kita dah cuba satu, and then lepas tu satu lagi kita tinggalkan, nanti kan kita rasa lidah kita macam agak keras sikit untuk cuba yang lagi satu tu. Kalau jadi saya sarankan bila kita belajar dua-dua sekali. Okey? Jadi apa yang kita perlu buat, kita klik saja I wish I knew this trick earlier. Jadi kita akan masuk dalam website ni. Dia ada gambar puzzle tu. Kita bayangkan bahasa Jawa ni secara lengkapnya adalah satu puzzle yang besar. Okey? Jadi kita mungkin ada beberapa pieces of puzzle yang kita dah ada kat tangan kita. Contohnya perkataan mangan. Mungkin dia dah tahu bahasa Jawa bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa kasar tu. Jadi itu pun adalah sebahagian daripada puzzle. Tapi mungkin tak lengkap lagi. Jadi hari ini saya nak kongsikan macam mana kita nak melengkapkan puzzle bahasa Jawa ini. Okay. Jadi tajuknya dalam page ni adalah panduan langkah demi langkah untuk mula bertutur bahasa Jawa. Okey, itu punya tajuknya. Okey, jadi kita boleh perhatikan dekat sini. Okey, kita boleh perhatikan dekat sini. Saya ada tulis kat sini kepada anak Jawa Malaysia yang serius ingin belajar bahasa Jawa from scratch. Sila berhenti membaca sebentar dan kita perlu do more. Yang ini bersesuaian dengan apa yang saya kongsikan sebelum ni, iaitu 5 elemen yang penting untuk kita buat, dan saya sebutkan 2 yang terakhir penting, iaitu yang nombor 4 adalah do dan nombor 5 adalah now. Untuk kita do more now sekarang ni. Okey, jadi saya pun pernah ada buat buku yang omong Jawa, tapi isunya adalah ramai orang membaca buku tersebut tetapi tak do more. Dia hanya membaca dan tak do more. Saya juga banyak buat video seperti ini. Ramai orang yang tengok video, bila tengok video tu, oh shock, dia feel seolah-olah dia yang kat dalam video tu yang bertutur bahasa Jawa. Contohnya kita tengok video Londo Kampung, dia tengok dia prank orang guna bahasa Jawa, kita merasakan seolah-olah kita kat situ. Padahal kita tak ada pun skill tu. Jadi untuk kita memiliki skill
skill tersebut, kita perlulah do. Do ni adalah elemen yang penting dan kita nak tunggu bila lagi? Iaitu sekarang, iaitu do now, untuk kita belajar, untuk kita mahirkan diri kita dengan bahasa Jawa. Okey? Yang lain-lain, persoalan-soalan lain ni adalah you all boleh tanya diri sendiri kenapa, why itu kita nak belajar bahasa Jawa lah. Itu saya tak nak kupas hari ni. Jadi hari ini fokusnya, kalau hari itu saya dah kongsikan 5 elemen penting untuk berjaya belajar bahasa Jawa. Hari ini kita nak pergi pada elemen yang kedua, iaitu how. Iaitu kita nak pergi pada langkah dia. Macam mana nak belajar bahasa Jawa? Macam mana dia punya skill yang kita perlukan untuk belajar bahasa Jawa. Jadi, dan langkah ini juga saya dah buat panduan langkah demi langkah, step by step. Jadi kita hanya follow saja, okey, dan kita kuasai bahasa Jawa. Okey. Yang pertama sekali, yang paling penting adalah bila kita dah masuk dalam website ini, okey, kita baca dululah sikit. Kemudian, kalau bagi yang seperti yang saya dah terangkan tadi, bagi orang yang start from scratch pun boleh belajar bahasa Jawa, yang langsung tak ada ilmu bahasa Jawa. Kalau orang yang dah 50%, yang dah belajar bahasa Jawa, yang dah tahu bahasa Jawa Moko, apatah lagi, lebih mudah nak belajar bahasa Jawa Kromo. Okay? Kita kena set dulu kat kepala yang bahasa Jawa Kromo ni tak susah mana. Senang je. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Sangat mudah sebenarnya. Okey, jadi apa yang kita perlu buat hanyalah kita pergi pada langkah kita yang pertama. Langkah pertama ni simple sahaja, iaitu download workbook dan kamus di bawah. Jadi dekat sini kita ada workbooknya dekat sini, worksheet asas bahasa Jawa. Kita hanya perlu klik di sini saja butang ini untuk download. Okey, saya klik di sini untuk download. Kemudian kita dah download kita punya worksheet. Nombor 2, kita perlu download adalah kamus asas bahasa Jawa. Kita klik di sini untuk download kamus asas bahasa Jawa. Mudah saja. Okey, kalau ada printer, print. Kalau kita buat pakai tangan, menulis pakai tangan, dia lebih efektif. Tapi untuk hari ini, sebab saya nak kongsikan, nak buat dalam bentuk video, kalau dah buat pakai tangan dia agak susah sikit lah. Jadi hari ini kita akan tunjukkan menggunakan video sahaja, iaitu on screen saja. Okey, jadi dah selesai langkah pertama, kita pergi pada langkah kedua. Mudah kan? Langkah pertama download je. Iaitu kita sebut sebagai baby steps. Kalau saya kata belajarlah bahasa Jawa, nanti orang terfikir macam mana kita nak buat. Jadi saya sediakan baby steps dia supaya kita mudah untuk belajar. Okey, langkah yang kedua, apa yang kita perlu buat adalah kita terjemah kata demi kata. Setiap satu perkataan bahasa Melayu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Okey, saya terangkan kat sini. Bahasa Jawa dan bahasa Melayu merupakan bahasa yang berkerabat, bahasa yang serumpun lah, yang berada di dalam keluarga bahasa Austronesia. Jadi dia punya struktur dia mungkin tidak 100% sama, tapi dia 90% ataupun lebih adalah sama. Jadi kita boleh translate word by word. Okey, walaupun nanti bila kita dah tahap lebih tinggi nanti, kita memerlukan kita untuk menukar cara fikir kita kepada cara fikir orang Jawa. Okey, tapi untuk pemula, untuk yang awal-awal nak belajar bahasa Jawa ni, boleh direct translate. Saya bagi contoh ayatnya. Jadi contoh ayatnya adalah ayah tidur dalam bahasa Melayu. Jadi kita boleh terjemahkan ayah tu sebagai bopo atau bapak. Biasa sebut bapak kan. Okey, tidur tu dalam bahasa Jawa kasarnya adalah turu. Jadi kita boleh sebut bopo turu. Okey, jadi dia punya kamus dia. Ayah adalah bopo, romonya adalah bopo juga ataupun bapak. Kemudian kromo Inggerisnya adalah romo. Jadi kita boleh direct translate. Bapak turu. Tidur dalam bahasa Jawa mukonya adalah turu. Jadi bapak turu. Okey, ataupun kita boleh nak gunakan bahasa Jawa yang lebih halus sikit. Kita boleh gunakan bapak filem. Boleh juga. Ataupun bahasa Jawa yang paling halus, kita boleh gunakan perkataan kromo Inggil ni, iaitu Romo Sari. Bapak tidur juga maksud dia. Jadi inilah pilihannya. Jadi ayatnya ada dua, iaitu ayat Jawa Moko dan Jawa Kromo. Tetapi pilihan kosakatanya ada tiga, iaitu kita ada pilihan kosakata Moko, pilihan kosakata Kromo dan Kromo Inggil. Kromo Inggil ni paling halus lah, kita boleh gunakan untuk orang-orang yang kita hormati. Okey? Jadi simple saja. Saya dah bagi panduan kat sini. Jadi untuk buat ayat dalam ragam Moko, kita hanya perlu copy paste sahaja perkataan yang berada dalam kolom Jawa Moko dekat dalam kamus tu. Okey, manakala kalau nak buat ayat dalam ragam Kromo, kita ada pilihan untuk copy paste, sama ada perkataan yang berada dalam kolom Jawa Kromo ataupun kolom Jawa Kromo Inggil. Kita ada dua pilihan. Jadi simple saja.
Dan kita baca seterusnya. Dan sebelum nak buat ayat dalam ragam kromo, sila fahami langkah ketiga terlebih dahulu. Jadi kita akan go through. Okey, jadi tadi kita dah download kita punya worksheetnya. Kita akan pergi tengok pada kita punya worksheetnya, iaitu ini adalah worksheetnya di dalam bahasa Jawa. Bahasa Melayu, sorry. Okey, jadi ayatnya mudah saja. Kenalkan, nama saya bla bla bla. Jadi kita terus boleh terjemahkan satu-satu. Kenal ini dalam bahasa Jawanya adalah tepung. Tepung tu adalah kenal. Kan tu adalah K. Tepung K, jenengku Hasan. Simple. Okay, as simple as that. Kemudian kita boleh copy di bawah, tapi kita tukar sikit. Okay. Kemudian kita direct translate. Kenal tu kalau dalam bahasa Jawa kasarnya tepung, tapi kalau dalam bahasa Jawa halusnya tepang. Okay. Tepang, kan itu jadi aken. Tepang aken, nami pulau Hasan. Simple sahaja. Okay. Jadi, kalau dah nampak macam mana caranya. Okay, macam mana saya nak dapat perkataan ni? Yang ini saya dah hafal lah, obviously. Tapi kalau you all belum hafal lagi, kita boleh pergi. Tadi kan kita dah download kita punya kamus. Kita pergi tengok pada kita punya kamus. Kalau Jawa Moko ni, kita ambil je semua perkataan yang berada di daerah Jawa Moko ni. Sini. Jadi, tepung ke, jeneng, semua ada kat situ. Kalau bahasa Jawa halusnya, kita gunakan tepang aken, nami. Okay, jadi simple tak? Okay, jadi kita dah belajar sikit tadi, kita ambil dari sini. Kalau Gongko, kalau kromo ada dua pilihan. Satu, Jawa kromo yang halus, Jawa kromo yang injil. Yang ini penting, kita baca langkah yang ketiga. Okay, bila kita tengok langkah yang ketiga, kita ada rule of thumb untuk ragam kromo. So, kita ada dua pilihan kan? Dia agak kompleks sikit. Okay, ada satu undang-undang yang kita perlu patuhi. Tak banyak pun, bukan 10, bukan 20, satu sahaja yang kita kena ingat, iaitu perkataan kromo injil. Okay, yang paling tinggi sekali tadi, injil tu bermaksud tinggi, tidak boleh digunakan untuk refer diri sendiri. Okey, saya contohnya saya nak cakap saya makan. Okey, saya boleh gunakan saya tu aku, bahasa Jawa kasarnya mangan, aku mangan. Itu betul. Kalau kita nak gunakan pulau Nedo, boleh. Tapi tak boleh gunakan pulau Dahar ataupun dalam Dahar. Ini tak boleh gunakan. Sebab dalam tu adalah perkataan bahasa Jawa yang injil. Dahar juga perkataan bahasa Jawa yang injil. Okey? Kita tengok dia perkataannya. Saya ni adalah aku, pulau dalam. Dalam ni kromo injil. Tak boleh guna untuk diri sendiri. Lepas tu makan pula, Dahar ni kromo injil. Tak boleh guna. Kita hanya boleh guna yang dekat kromo sahaja untuk diri sendiri. Kromo injil ni is a big no untuk diri sendiri. Jadi kita gunakan adalah yang betul pakai tengah-tengah saja. Pulau Nedo yang kromo tadi. Sama juga dengan perkataan saya tidur. Jadi kita boleh gunakan aku turu. Itu bahasa Jawa kasar. Bahasa Jawa kasar straight forward. Tak ada masalah. Bila pergi pada bahasa Jawa halusnya adalah pulau filem. Itu boleh. Tapi kalau dalam sehari tak boleh. Kita kat sini. Dalam sehari tak boleh. Kalau pulau filem boleh. Okay? Kita ambil yang kosakata yang tengah-tengah. Jadi kita tengok kosakata untuk tidur tadi. Sari itu adalah kromo injil. Tak boleh pakai? No. Okay? Tapi filem kita boleh gunakan. Sebab filemnya adalah kromo sahaja. Okay? Kromo injil ni dia tinggi. Jadi untuk kita meninggikan orang boleh. Tapi untuk meninggi diri sendiri tu dia seolah-olah kita bongkak. Itulah. Okay. Sama juga dengan perkataan rumah saya. Rumah ni perkataan bahasa Jawanya adalah griyo. Yang tengah-tengahnya bahasa kromonya kita boleh gunakan griyo. Dalam tak boleh guna. Dalam kulo tak boleh. Kita boleh gunakan griyo kulo. Dalam-dalam lagilah salah. Jadi griyo kulo. Jadi simpelnya kalau bahasa Jawa untuk diri sendiri, kita ambil dekat dalam kamus ni tadi. Kita buka balik kamus tadi. Okey, adalah bahagian yang tengah-tengah ni. Untuk diri sendiri fokus tengah-tengah ni. Yang kromo injil ni haram. Okey, jadi yang kromo injil ni kita hanya gunakan untuk orang lain. Jadi mudah tak bentuk ayat? Okey, jadi kita teruskan pada perkataan yang seterusnya. Okey, iaitu tadi kita dah kenalkan nama saya siapa. Okey, jadi sekarang ni kita tengok ayat yang seterusnya yang kita boleh cuba buat di dalam bahasa Jawa. Kita copy saja yang ini, letak ke bawah ni. Jadi kita akan cuba direct translate ke dalam bahasa Jawa. Okey, yang seterusnya adalah saya. Asalnya saya ni adalah pulau. Okey, asalnya boleh guna asal ataupun asli. Pulau asline soko Hulu Langat Selangor. Okey, simple saja. Yang ni salah ni. Ini aku. Ini bahasa Jawa Ngoko. Aku aslinya soko Hulu Langat Selangor. Kalau dalam bahasa Jawa kromonya adalah kulo asli pun saking Hulu Langat Selangor. Okey, jadi kita tengok perkataannya sekejap lagi, iaitu kita pergi ke sini. Okey, jadi asli
asal boleh gunakan perkataan asli. Pulo, kalau dalam Jawa punya aku asli ne. Kalau dalam bahasa Jawa halusnya pulo asli ni pun saking. Kalau dari soko, ini adalah saking. Jadi ini kita buat dalam bentuk table supaya mudah kita nak hafal. Okey, mungkin ada yang nak tanya apa beza yang warna merah ni? Warna merah ni sebenarnya dia tak ada dekat situ, tapi untuk mudah dia sama dengan yang bawah dia. Dengan dengan perkataan ragam di bawahnya. Contohnya ini perkataan kromo Injil, tepang, dia tak ada sebenarnya, dia akan ambil gunakan perkataan yang di bawahnya, kromonya. Okey. Contohnya macam asli inilah, dia sebenarnya hanya ada perkataan ngoko sahaja. Jadi kromo Injil dengan kromo adus pun boleh menggunakan perkataan ngoko ni tadilah, iaitu asli juga kita gunakan. Okey. Itu yang warna merah ni lah. Contoh yang ni pula umur ni, contohnya umur dia hanya ada Jawa ngoko dan juga Jawa kromo Injil. Yang kromo tak ada. Jadi kromo ni kita copy yang bawah dia, iaitu yang ngokonya. Macam mana nak tengok? Yang ini sebenarnya kita boleh tengok dalam kamus. Tapi hari ni kita tak naklah tengok kamus dulu. Saya tunjuk yang ni dulu. Kita buat ayat dulu. Kita belajar asasnya dulu. Kita dah pandai yang ni, kita boleh go through. Lepas ni kalau kita sangkut, ada perkataan yang tak ada dalam kamus ni. Kamus simple yang saya bagi ni, kita boleh refer pada kamus yang sebenar lah. Kamus bahasa Jawa yang sebenar. Okey, jadi kita tengok ayat yang seterusnya. Okey, kita pergi pada ayat yang seterusnya. Sekarang saya tinggal di, okey, jadi kita ambil je yang tadi ni, kita buat turun bawah. Okey, sekarang dalam bahasa Jawa kasarnya saiki. Saya, aku tinggal manggon nang. Kita boleh guna nang, boleh guna ing. Ing ni adalah versi kita sebut sebagai bahasa Jawa yang baku, ing. Biasa orang Jawa di Malaysia gunakan perkataan nang. Aku manggon nang. Tapi kalau kita letak ing, manggon ning, sama juga. Jadi kita nak guna nang boleh, ing boleh, ataupun kalau orang Jawa Timur biasa dia akan gunakan dek kan. Aku manggon nang Kuala Terengganu. Okey, saiki aku manggon nang Kuala Terengganu. Ini adalah bahasa Jawa ngokonya. Kita terjemah ke dalam bahasa Jawa kromo pula pun mudah saja. Saiki akan jadi sak menika. Sak menika kula manggen wonten ing Kuala Terengganu. Okey, mudah saja buat ayat dalam bahasa Jawa ni. Okey, dia boleh direct translate satu-satu, tu yang jadi mudahnya sebenarnya. Kalau kita dah belajar, kita tahu bahasa Melayu, dia jadi mudah lah. Okey, yang seterusnya iaitu umur saya sekarang ini berapa tahun. Jadi kita tukar je. Umurku saiki, sekarang tadi kan ada kat atas ni, sekarang ni saiki umur saya sekarang berapa? 35 tahun. Umur saya sekarang ni 35 tahun. Tukar lagi kat bawah ni. Yang ini kita gunakan bahasa Jawa kromo pula. Okey, ingat tak tadi umur ni kromonya tak ada, jadi gunakan umur juga. Jadi kita gunakan umur kula. Saiki ni tadi dia boleh tukar jadi sak menika. Dah ada kat atas tu contohnya. Sak menika. Telong ni dia akan jadi tigang. Puluh ni dia akan jadi dosa. Gangsal, 5 jadi gangsal tahun. Okay? Simple saja. Okay, ini adalah cara macam mana kita nak buat ayat dalam bahasa Jawa. Okay, terus lagi. Yang ini ada banyak lagi lah. Saya ada buat banyak sikit ayatnya. Iaitu macam mana kita nak nak tulis dalam bahasa Jawa. Jadi kita keluarkan teks kat sini. Okey, saya nak cerita tentang ibu saya. Ibu dalam bahasa Jawa sama lah. Ibuku. Ibu saya tu ku lah. Jenenge Rolia. Simple. Okay, kita boleh tukar dekat sini. Ibu kula. Okay, jeneng ni tadi kita boleh gunakan perkataan asma. Ataupun asma ni pun namanya Rolia. Okey. Jadi macam mana kita dapat, tadi kan kita gunakan perkataannya adalah nama saya tu Nami. Tapi kenapa kat sini kita gunakan asmani pun? Sebabnya adalah asma ni adalah perkataan bahasa Jawa yang paling halus, iaitu kromo Injil. Jadi kita boleh gunakan untuk orang lain, untuk menghormati ibu saya. Jadi saya menggunakan asma. Okey, tapi asma ni dia tambah namanya, ada imbuhan. Bila ada tambah imbuhan, asma ni dia tak bunyi O lagi dah. Dia bunyinya asma. Asmani pun. Namanya Rolia. Okey, kita tengok lagi ayat-ayat yang lain. Okey, simple kan? Kita gunakan ayat yang sama macam di atas ni tadi, tapi kita terangkan pasal ayah kita pula. Okey, jadi tadi ayah tadi bapakku, okey, bapak aku boleh, ataupun bopoku boleh juga. You all nak guna istilah bopo boleh, nak guna bapak pun boleh. Bahasa Jawa ni dia agak fleksibel sikit. Okey, jenenge Muhammad Suyat. Okey,
Okay. Kita bawa lagi ke bawah ni kopi. Okay. Kita tukar bahasa Jawa kromo ni. Kita nak menghormati ayah kita, instead of kita gunakan bapa ataupun bopo, kita gunakan perkataan romo. Romo kulo. Jenang ni kita boleh ikut yang atas tadi, yang gunakan untuk mak kita. Asmani pun Muhammad Suyat. Simple saja. Okay. Tengok tak, exercise yang simple macam ini, kita dah boleh belajar banyak perkataan baru, dan juga kita boleh, maksudnya kita copy je perkataan yang kita dah gunakan untuk terangkan mak kita gunakan untuk terangkan ayah kita boleh gunakan terangkan adik-beradik kita. Contohnya kita nak cakap kakak saya, Bayu Pulo Asmani pun Nadia, Bayu Pulo ingkang kaping kan yang kedua, kita tambah sikit-sikit je. Okay? Simple saja sebenarnya. Okay? Dan saya suka kenapa kita buat, saya tekankan untuk kita buat latihan ini adalah dalam latihan ini ayat-ayatnya bukanlah ayat-ayat yang asing, ayat-ayatnya ayat-ayat yang biasa kita gunakan setiap hari. Contohnya kalau you all join lah dalam grup bahasa Jawa, sama ada di Facebook ke, di WhatsApp ke, di mana-mana lah, biasanya soalannya sama je. Apa namanya, selamat pagi, betul kan, aku orang Johor mana, saya orang Jawa daripada Selangor, saya orang Jawa daripada Johor. Pengenalan diri ni adalah benda yang lazim kita gunakan bila kita berjumpa dengan orang lain, especially orang-orang Jawa lah. Kita guna, bukan orang Jawa pun kita akan perkenalkan diri lah. Jadi ini adalah perkataan-perkataan lazim yang kita gunakan. Jadi yang saya buat ni adalah untuk memperkenalkan diri kita, memperkenalkan keluarga kita yang terdekat dengan kita. Contohnya ini, saya memiliki adik-beradik berapa orang, saya anak yang keberapa daripada berapa saudara. Jadi ini semua ni boleh diterjemah ke dalam bahasa Jawa dengan mudah sebab kita dah ada kamus dan kita juga dah ada guide ni tadi. Okay. Jadi saya tak maulah nak buat semua sekali. Yang ni you all boleh buat di dalam website ini, boleh download dia punya workbooknya. Saya dah tunjukkan, iaitu langkah ketiga. Okey, sekarang ni kita nak tengok pada langkah keempat. Kita tak habis lagi kita nak tengok dulu apa nama dia, langkah keempat, iaitu kita ada sebutan huruf diakritik. Diakritik ni huruf tu bertanda-tanda. Dalam bahasa Melayu tak ada. Dalam bahasa Melayu semua tak ada tanda dah kan, dah dibuang. Zaman saya sekolah pun dah tak ada tanda-tanda tu. Okey, jadi kenapa dalam bahasa Jawa ni ada tanda? Okay. Dia basically kerana di dalam bahasa Jawa ni ada sebutan yang berbeza sikit, terutamanya huruf vokal. Jadi saya cuma nak perkenalkan dalam sesi kali ni, kita tak nak pergi terlalu detail, kita nak yang asas-asas supaya boleh lepas you all buat ayat, boleh lepas you all nak menyebut perkataan tersebut. Okay. Yang pertama adalah huruf A. Huruf A yang kita letakkan kosong tu, macam O di atasnya. Okay. Yang ni ada 3 saja saya nak kenalkan huruf diakritik untuk dalam sesi kali ini, iaitu yang pertama, yang A ada seperti kosong di atasnya. Yang ini biasanya kita sebutnya macam huruf O, tapi dia tak macam O, mulut kita macam rapat O, tapi dia kita sebutnya O, mulut kita terbuka sedikit. Cuba bayangkan kita sebut huruf-huruf Arab, kita mengaji Al-Quran lah, kita tak sebut ro, kita sebut ra, mulutnya terbuka. Inilah konsepnya dalam bahasa Jawa, iaitu kita ada O yang mulut tertutup dan kita ada O yang mulut terbuka sikit. Jadi bila kita tersilap eja, dia boleh menjadi maksud yang berbeza. Saya bagi satu contoh, iaitu perkataan loro. Loro dengan loro, bunyi pun dah berbeza kan, loro, loro. Yang ini adalah contoh klasik lah sebenarnya. Jadi kalau loro yang gunakan O tu, itu adalah bermaksud dua, angka 2. Contohnya saya nak kata bojoku loro, isteri saya 2. Itu dah lain dah betul. Tapi kalau kita nak kata isteri saya sakit, bojoku loro, isteri saya sakit. Nanti kalau you all salah sebut, nanti kan orang dah salah faham. Kahwin 2 pun je. Okey. Jadi kita kena sebut bojoku loro. Loro tu sakit kalau loro 2. Jadi yang pertama sekali, macam mana nak tahu sebutannya tu sama ada tulisan itu kena ada A ni? Yang ni sebenarnya kena rujuk kamus, tapi buat masa sekarang ni kamus rujukan you all adalah yang tadi yang saya telah beri di atas ni tadi, yang you all download ni tadi, kamus asas bahasa Jawa. Guna yang tu dulu. Kalau perlukan perkataan lain, nanti kita ada panduan yang berbeza untuk you all akses pada kamus-kamus yang apa nama dia, kamus-kamus bahasa Jawa yang sebenar. Okay? Yang tu bukanlah kamus tak sebenar, tapi itu kamus kecil yang saya buat supaya memudahkan untuk bantu you all. Okey.
Yang kedua, kita nak pergi tengok pada E. E ni ada dua. Okay? Dia ada dua mazhab sebenarnya, tapi saya tak nak cerita pasal dua mazhab yang berbeza ni. Nanti you all confused. You all ni sebagai orang awam, ikut saja mazhab yang saya dah bagi ni. Okay? Nanti kan bila dah masuk level seterusnya, saya akan kongsikan tentang perbezaan mazhab menulis E ni. Okay? Jadi dua mazhab. Okay. Yang pertama adalah E, dia macam ada topi di atasnya. Yang itu kita sebut sebagai E pepet. E ni dia macam kita menyebut emak. Dia tak sama pepet dengan pepet. Lain. Jadi kita sebutannya emak, pepet. Contohnya ni adalah contoh-contoh perkataan bahasa Melayu yang menggunakan E pepet. Cuba you all sebut, nanti kan you all akan fahamlah macam mana nak menyebut E pepet ni. Melayu, melihat, mendengar, menonton, mengapa, kenapa, berapa dan sebagainya lah. Ini semua adalah E pepet. Satu lagi E yang kita tak ada apa-apa kat atasnya. Dia tak ada topi. Yang ini kita sebut sebagai E taling. Cara sebutnya adalah air. Tadi ni air. Dia lain sikit bunyinya. Contohnya nenek, kecoh, ni air gitu kan. Jadi ini adalah contoh-contoh mudah perkataan-perkataan huruf-huruf ni. Sebab apa? Ada sebabnya kenapa saya kongsikan perkataan sebegini. Kita tengok balik pada kita punya kamus. Iaitu yang ini perkataan yang saya pernah sebut lebih setahun saya salah sebut. Iaitu perkataannya adalah tinggal. Okey. Dalam bahasa Jawa ngokonya kita sebut sebagai manggon. Senang, tak ada masalah. Tapi dalam bahasa Jawa kromonya, yang ini yang banyak masalah. Dalam saya punya kelas Zoom memang banyak orang salah yang ni. Saya sendiri setahun lebih sebut dalamnya salah. Tak betul. Okey. Lepas tahun baru saya ditegur, baru saya tahu salah rupanya. Jadi saya perhatikan benda ni dan so saya letakkan di dalam kita punya panduan supaya you all confident nak sebut. You all confident you all punya sebutan tu dah betul. Sebab kadang-kadang kita malu nak cakap, kita takut salah. Tapi kalau kita dah confident sebutan kita betul, insyaAllah kita tak malu nak betul-betul. Okay, dulu saya sebut manggen. Ni kalau orang Melayu biasanya, orang Malaysia dia akan sebut manggen lah biasanya. Tapi sebutan yang sebenarnya adalah E taling. Dia tak ada topi atas dia. Jadi kita sebut manggen. Okey, sebutannya adalah manggen, bukan manggen. Jadi ini adalah satu perkara yang penting untuk kita belajar, iaitu tentang sebutan. Okey, lepas kita dah belajar sebutan, dah tamat, selesai. Okey, you all dah belajar bahasa Jawa, dah boleh buat ayat daripada bahasa Melayu pergi bahasa Jawa Moko, pergi bahasa Jawa Kromo. Okey, perkataan-perkataannya saya dah kongsikan. Saya tak ingat ada berapa banyak perkataan dalam tu, mungkin ada berpuluh-puluh macam itulah. Darab 3 jadi contohnya katakanlah ada 30, darab 3 sebab dengan Kromo Inggil jadi 90 lah. Kita assume macam itulah. Jadi saya tak tahu ada berapa banyak perkataan, jadi you all check balik dalam website ni ada berapa, dah settle. Jadi dengan panduan ni saya harapkan you all boleh dah berbahasa Jawa. Okey, mudah aja. Ini je langkah awal untuk you all mula bertutur bahasa Jawa. Nak pergi ke next level, boleh. Contohnya perkataan tak cukup, you all bagi tahu. Dan di sini, di dalam website ni, saya ada letak sekali jawapan skema. Jadi kalau you all nak check sama ada jawapan you all betul, you all boleh download. Dia tekan saja sini, okay? Dia akan download kita punya jawapan asas dalam bahasa Jawa. Okay. Sekarang ni, itu hari ada orang komen. Dia dah download jawapan asas bahasa Jawa, tapi dia tak pasti sebutan dia. Betul ke tak betul. Jadi saya dah buat skrip jawapan panduan bahasa Jawa dengan sebutannya sekali. Jadi kita boleh tekan saja butang play ni, dia akan mainkan sama ada sebutan yang kita dah buat tu betul ataupun tidak. Okey, sebutannya betul ke tidak. Itu yang paling penting lah. Jadi dah selesai. Jadi macam saya sebutkan sebelum ni, saya dah tunjukkan how dengan baby steps sekali. Dan yang paling penting adalah yang ni, nombor 4 dengan nombor 5 yang saya terangkan sebelum ni, iaitu do more dan juga now. Kita kena buat sekarang. Okey, itu yang paling penting. Jadi kalau you all menonton video ni dan you all rasa tiba-tiba, oh saya dah terror bahasa Jawa. Okay. Tapi you all tahu tak guna sebenarnya. Sebab yang tahu bahasa Jawa sekarang ni adalah saya yang menerangkan. You all tengah duduk tu rasa macam aku terror. Contohnya lah macam kita selalu tengok lah, kita tengok Ronaldo main bola kan, lecek itu macam Messi lecek. Kita rasa seolah-olah kita ni Messi, seolah-olah kita ni Ronaldo kat dalam TV tu. Padahal kita kaki bangku je, tak kita main bola. Jadi yang pentingnya untuk menjadi seperti Ronaldo, untuk menjadi seperti Messi, kita perlu duduk di atas padang tu bermain bola. Okey, nak jadi Michael Jordan, kita nak jadi siapa pun, kita perlu berada di situ, bukannya berada di sebalik skrin menonton. Tapi sepatutnya kita yang buat do
the work untuk kita mahir berbahasa Jawa, iaitu ambil tindakan. Okey, fokusnya dekat nombor 4 dan nombor 5 daripada 5 elemen yang saya kongsikan. Do more now. Okey, sekarang ni contohnya lah, you all dah buat. Saya assume lah semua orang yang menonton ini hebat-hebat belaka, terus ambil worksheet tadi, terus print out, terus buat sangkut. Sangkutnya macam mana? Iaitu ada perkataan dah buat dah terror lah, yang perkataan yang saya ayat-ayat yang saya beri tadi dah terror. Sangkutnya ada perkataan yang kita nak buat tapi perkataan tu tak wujud dalam kamus kecil yang saya kongsikan tadi. Okey, di dalam website ni kita berikan feedback loop. Apa yang ada dalam ni? Apa lagi yang orang Jawa Malaysia mahu? Okey. Okey, jadi kita ada feedback loop kat sini. Ada borang survey. Okey, kita dah belajar tapi mungkin ada benda yang you all rasa tak puas ke, you all rasa lain lah bahasa Jawa yang Mas Hasan ajar ni tak sama dengan bahasa Jawa yang dituturkan oleh keluarga saya. Contohnya lah, mungkin satu contoh, perkataan yang saya nak gunakan tak ada dalam kamus. Kita boleh masukkan dalam ni, masukkan nama kita. Ni ada borang survey tentang page latihan bina ayat dalam bahasa Jawa. Jadi kita masukkan dalam survey ni nama kita, nombor telefon, apa yang masalah terbesar bila kita dah buat ni, apa masalah lagi. Ada masalah kita sebut, beritahu kat sini. Okey, apa kesan dari masalah tu? Mungkin dari kesannya bila ada masalah tu tak boleh nak buat ayat tentang makan, tak boleh, ayat nak tentang main tak boleh, nak buat ayat tentang tubuh badan tak boleh, nak gunakan dekat rumah tak boleh sebab family gunakan dialek yang berbeza. Ada banyaklah kesan dia. Jadi kita isi benda ni dan tekan submit. Okey, saya akan dapat you all punya jawapan ni dan saya akan buat tulisan lah yang baru untuk you all mengetahui tentang lebih detail ataupun jawapannya. Contohnya sebelum ni ada orang tanya tentang saya menggunakan D tu. Saya tengok kamus ni. Dalam kamus ni saya menggunakan D ataupun kat. Saya duduk dekat, saya gunakan perkataan ing. Ada orang tanya dekat saya, kenapa kita gunakan perkataan ing? Kenapa biasanya family saya gunakan perkataan nang? Jadi yang itu saya ada buat dia punya kontennya, di mana kita terangkanlah kenapa saya gunakan perkataan ing tu tadi. Itu kalau you all nak tahu, you all klik sahaja dekat home ni, kita ada banyak tulisan di sini. Contohnya di sini. Ing ni dialek Jawa mana? Jadi saya ada terangkan dengan lengkaplah di sini. Apa beza ing dengan nang tadi. Jadi untuk you all nak tahu lebih lanjut, boleh pergi ke dalam website jawahub.co. Okay? Kalau boleh letak you all email address untuk subscribe, supaya kalau ada informasi yang terbaru, ada posting yang terbaru, kita boleh terus hantar ke email you all dan you all boleh terus consume info tersebut ataupun posting tersebut. Tapi yang saya lebih tekankan bukanlah untuk kita consume sahaja. Kita patutnya fokus pada elemen keempat dan kelima, iaitu do now. Itu yang paling penting. Okay? Dan saya itu sahaja buat setakat ini. Alarm pun dah berbunyi, jadi saya tamatkan kita punya sesi pada hari ini, video pada hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.